عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, demi waktu fajar dan 10 malam, dan demi waktu malam, dan demi yang genap dan gasal, demi waktu malam apabila berlalu. Adakah yang demikian itu ada lagi sumpah yang diterima oleh orang yang mempunyai akal fikiran? Adakah kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kamu terhadap kaum Ad, ibu kota yang bernama Iram? Di dalamnya bangunan-bangunan tinggi yang disokong oleh tiang-tiang balok yang dipahat daripada batu-batu yang besar. Kaum Samud yang boleh membelah batu-batu yang besar di lembah. Dan Fir'aun yang mempunyai bala tentera yang terlalu ramai. Mereka semua melakukan kejahatan. Lalu Allah timpakan ke atas mereka azab yang membinasakan mereka semua. Dan Tuhanmu sentiasa berada di tempat yang layak baginya untuk memerhati, yakni segala apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dalam ayat yang saya baca tadi, Allah Ta'ala telah bersumpah dengan beberapa perkara yang penting. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashr, dan 10 malam. 10 malam ini para ulama mengatakan 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, yang ada di dalamnya Lailatul Qadar. 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah sehingga 10 hari Zulhijjah, hari raya haji. Malamnya, dan 10 malam di awal bulan Muharram. Malam-malam ini mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan kita dilayakkan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya 10 yang akhir bulan Ramadan yang diikuti dengan hari raya puasa, dan 10 yang awal di bulan Zulhijjah yang diakhiri dengan hari raya haji, dan kita sedang berada di ambang hari raya haji. Allah Ta'ala melakukan dalam sejarah manusia perkara-perkara yang besar yang menguji umat Islam. Bukan sahaja diwajibkan puasa Ramadan pada bulan Ramadan, dan diwajibkan haji pada bulan haji. Allah Ta'ala memilih bulan Ramadan diturunkan Quran, dan Allah Ta'ala memilih di bulan Zulhijjah disempurnakan Al-Quran. Turunnya ayat yang menyatakan Quran disempurnakan. Kita mengambil peluang ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita sedang berdepan dalam satu kezaliman yang sangat dahsyat, sehingga rakyat menjadi bodoh, tak tahu nak berfikir. Inilah zaman yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sata'ti 'ala an-nas sanawatun khadda'ah yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukhanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Akan datang kepada kamu tahun-tahun yang menipu, tahun-tahun yang mengecek, tahun-tahun yang kamu menjadi keliru. Orang yang benar dikatakan bohong, orang yang bohong dikatakan benar, orang yang amanah dikhianat, dan pengkhianat diberi amanah. Golongan-golongan ruwaybidah bercakap besar. Lalu sahabat bertanya, "Mar ruwaybatu ya Rasulullah?" Apa dia ar-ruwaybidah itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-'ammatu tatakallamu fi amri al-khassah." Orang awam yang tak tahu apa bercakap berkenaan dengan perkara-perkara khusus yang besar dalam bidang agama. Inilah zaman yang kita hadapi pada hari ini. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala memelihara agama Islam. Cahaya agama Islam tak boleh dipadamkan. Walaupun di seluruh dunia hari ini musuh-musuh Islam berusaha untuk memadamkan cahaya agama Islam. Di Mesir banyaknya penangkapan. Pemimpin-pemimpin Islam bukan saja ditangkap, dibicarakan di mahkamah tentera, bukan mahkamah biasa. Di Pakistan, kumpulan Islam ditekan dan ditindas. Seluruh dunia, termasuk di negara kita juga sedang ditekan dan ditindas. Kita merasakan seolah-olah tak boleh menang. Bila lagi nak menang? Persoalan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang bermakna,
Adakah kamu mengira kamu boleh masuk syurga Tuhan dengan mudah? Padahal belum lagi datang kepada kamu ujian yang dihadapi oleh mereka yang berjuang Islam di zaman dulu. Mereka menghadapi ujian kesusahan dan kesengsaraan. Ada di antara mereka yang dibakar api, yang dibunuh, yang dikambus hidup-hidup, yang dibelah dengan gergaji. Ada di antara mereka yang dipenjara dan lain-lain lagi. Mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan Allah? Bila lagi nak menang? Ala inna nasrallahi qarib. Allah Ta'ala menjawab, ingatlah pertolongan Allah itu hampir. Pertolongan Allah dekat. Bila banyaknya ujian menandakan kemenangan dekat, itu tanda kemenangan dekat. Akan banyaknya ujian dan cobaan. Seperti perempuan yang nak melahirkan anak. Sebelum melahirkan anak, perempuan itu sakit, mengeluarkan darah, sakit dan mengeluarkan darah. Sebab itu melahirkan anak. Anak yang nak tumbuh gigi, dia demam. Demam dulu, sakit, lepas itu tumbuh gigi. Allah Ta'ala nak jadikan pohon getah. Proses dia akan keluar susu selepas itu. Akan berlakunya musim meluruh. Dilanda oleh ribut, oleh cuaca, sehingga luruh daun dia. Lepas tu dia akan tumbuh tunas dan mengeluarkan getah yang banyak. Ini peraturan yang Allah Ta'ala jadikan. Begitulah perjuangan Islam. Apa yang kita alami, kesusahan, kepayahan, berbagai-bagai perkara pada hari ini, bukan makna Islam akan dihapuskan. Maknanya Islam akan menang. Hanya mereka yang sabar dengan Islam, dia boleh menang. Kita jangan tersalah langkah. Allah Ta'ala berfirman, illa taghfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Jika sekiranya kamu tidak keluar berjuang, Allah menyeksa kamu dengan seksa yang pedih, dan Allah Ta'ala tukar kaum lain mengambil alih. Saya bimbang dalam menghadapi kezaliman pada hari ini. Orang Cina keluar menentang kezaliman. Orang India bukan Islam keluar menentang kezaliman. Kita orang Melayu tak reti. Kita orang Melayu tak faham. Padang dengan 50 riyal, padang dengan 100 riyal, padang dengan 1000, padang dengan rasuah. Allah Ta'ala lenyapkan, jatuhkan kita. Allah Ta'ala tukar kaum lain yang akan menguasai kita, dan mereka masuk Islam. Mereka menerima Islam. Allah Ta'ala boleh tukar. Hari ini kita terus kata Hindu, Cina, kafir. Mereka ni, kita Islam, tapi menakut baik. Tak mengenal lawan. Allah Ta'ala tukar kaum lain mengambil alih. Ini jangan. Oleh kerana itu, kita orang Islam kena bangkit. Kita kena tunjuk kepada kaum lain, kita membela mereka yang kena zalim. Bukan saja orang Islam kena zalim, orang India kena zalim, orang Cina kena zalim, kita tolong mereka yang kena zalim. Kerana Islam menyuruh kita berjuang untuk menentang kezaliman. Dan kita ingat, di sana Allah Ta'ala beri satu peluang. Bila kena zalim banyak, semangat kita lebih. Semangat lebih tak cukup. Allah Ta'ala berjanji, doa dimakbulkan. Bila kena zalim, doa dimakbulkan. Firman Allah Ta'ala, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
dan akan mengetahuilah oleh orang-orang yang zalim tempat terlingkup mereka, di mana mereka terlingkup di tempat yang ditetapkan oleh Allah. Ini jaminan Allah Ta'ala. Orang yang zalim akan terlingkup. Allah Ta'ala sudah tetap di mana tempat terlingkup dia, berapa hari bulan, Allah Ta'ala dah tetap. Akan tiba masanya. Cuma Allah Ta'ala minta kita bersungguh, kita ikhlas, dan kita berdoa kepada dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu kepada doa orang yang kena zalim, kerana tidak ada dinding, tidak ada penyekat di antara doa orang yang kena zalim dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebut oleh Nabi SAW bila Mu'ad bin Jabal pergi ke Yaman. Jangan buat zalim. Bukan saja orang Islam, termasuk kepada orang kafir kita jangan buat zalim. Apalagi orang Islam, orang kafir pun kita tak buat zalim. Dan para ulama menafsirkan, orang yang kena zalim ni kalau dia berdoa Tuhan terima, walaupun dia orang kafir, walaupun dia orang jahat, dia ahli maksiat, dia kena zalim, dia berdoa, doa dia Tuhan terima. Ini bahaya. Dan kita jangan buat zalim. Oleh kerana hari ini bukan kita buat zalim kerana kita tak mereta, kita kena zalim. Kita kena zalim. Kita sudah membuat aduan kepada manusia. Dah buat aduan kepada manusia. Kita mengadu kepada ketua polis. Kita dah mengadakan pertemuan dengan bekas ketua polis negara, Tan Sri Bakri. Mengadu ke dia. Macam mana kita disekat, kita dihalang, ini bukan demokrasi. Lalu Tan Sri Bakri mengambil tindakan, kita boleh ceramah. Dan beliau bersara sekarang. Beliau dah bersara. Kita tulis surat kepada ketua polis negara yang ada. Minta nak berjumpa, tak jawab. Tak menentukan tarikh. Dengan Perdana Menteri pun kita minta perjumpaan rasmi, tak jawab. Kita berjumpa dengan SPR. SPR pun jawab begitu-begitu. Berjumpa pula dengan Suhakam. Suhakam tersekat tengah jalan. Atau memorandum ke menjadi raja-raja. Menjadi raja-raja pun tak boleh nak buat apa. Malam ni kita nak atur memorandum ke Allah Ta'ala. Kita nak mengadu kepada Allah Ta'ala. Dan kita nak mengambil peluang daripada 10 malam awal Zulhijjah yang disebut dalam Quran walayalin ashr, demi 10 malam di antaranya malam awal bulan Zulhijjah. Dan kita memilih 1/3 yang akhir di waktu malam yang disebut dalam hadis qudsi, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi thuluthil akhir min al-layl faqala ala man yad'u astajib lah, ala man yastaghfir aghfir lah, atau kama qala. Tuhan mengatakan aku turun 1/3 yang akhir di waktu malam di langit dunia. Dan Tuhan berfirman, adakah di sana orang yang meminta ampun? Aku ampunkan dosanya. Adakah di sana orang yang berdoa? Aku perkenankan doanya. Kita memilih 1/3 yang akhir daripada waktu malam, malam Jumaat, di antara 10 malam awal bulan Zulhijjah. Kita bermunajat dalam keadaan kita kena zalim, dan semua termasuk dalam doa kita. Semua termasuk, bermula daripada Perdana Menteri, siapa hak bawah, daripada ketua polis negara, CPO, siapa ke bawah, private, SB semua sekali, SPR semua sekali, semua yang terlibat dalam kezaliman.
Kita serah pada Allah Ta'ala, ikut suka Allah Ta'ala nak kutip lagu mana. Allah Ta'ala nak kutip lagu mana mereka yang zalim, kita serah pada Allah Ta'ala. Dan kita bermunajat kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati. Di waktu malam yang sunyi, waktu diperkenankan doa, 10 malam bulan Dzulhijjah. Kita mengambil kesempatan, insya-Allah. Dan kita mengadu pada Allah Ta'ala dalam keadaan kita tidak berganjak dalam perjuangan. Dalam PAH ni, bukan saja ditangkap biasa 2-3 jam. Ada di kalangan kita yang ditahan di bawah IIC beberapa tahun. Bahkan ada di kalangan kita yang mati dibunuh pun ada. Yang mati dibunuh di kalangan kita. Peristiwa Memali, orang kita dibunuh. Peristiwa Lubuk Merebah, orang kita dibunuh. Peristiwa Kampung Tokdir, kawalan 80-an, orang kita dibunuh. Apa jadi? Kita tak lupa perkara ini dan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kata kita ganas, kita yang menjadi mangsa kezaliman. Yang ganah bukan kita, yang ganah mereka. Walaupun dikata kita ganah, apa yang berlaku, kita dikacau, kita diganggu, kita berhimpun dengan aman, kita minta dengan mudah. Hari ini bekas pengurusi Suhakam kemarin ke Tausi Abu Talib buat kenyataan perhimpunan aman, tak payah minta kebenaran, perhimpunan aman. Ini bekas peguam negara membuat kenyataan. Sepatutnya begitu, ini amalan demokrasi. Tapi oleh kerana dia takut kepada kezaliman dia sendiri, takut kepada bayang-bayang dia sendiri, menyebabkan dia bertindak mengikut suka. Dan kita dah nasihat dia, kita dah mengadu. Ada yang dengar mengadu buat senyap. Ada yang tak mahu pun kita mengadu. Malam ni kita mengadu pada Allah Ta'ala. Dan kita mengambil peluang ini. Dan insya-Allah sekurang-kurangnya 40 orang. Apa lagi lebih ramai pada 40 orang. Dan kita minta di seluruh negara. Kerana ucapan ini disiar secara langsung di seluruh negara. Dan seluruh dunia, di mana ada penyokong-penyokong kita di seluruh dunia. Dalam 40 orang, dalam 100 orang, dalam 1000 orang, dalam 10,000 orang, di kalangan mereka ada insya-Allah wali-wali Allah. Di kalangan mereka ada orang-orang yang soleh. Di kalangan mereka ada orang yang macam-macam. Di kalangan mereka ni ada orang-orang yang diperkenankan doa. Oleh kerana itu, kita digalakkan berdoa secara beramai-ramai. Sebagaimana yang diajar oleh Allah dalam Quran. Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Ta'ala. Tuhan sebut dalam Quran. Allah kata, mana doa suruh punuh-punuh orang ni, suruh binasa orang ni? Mana? Firman Allah Ta'ala, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Dan berkatalah Nabi Musa dalam keadaan berdoa kepada Allah, diaminkan oleh abangnya Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, wahai Tuhan kami, Engkau beri kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya harta benda dan kekayaan yang banyak. Dengan kekayaan yang banyak ini, Firaun menyesatkan manusia, wahai Tuhan. Wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka. Tutupkanlah pintu hati mereka. Sebenarnya mereka tidak beriman. Malaikat mereka melihat azab yang pedih. Allah menjawab, wahai Musa dan Harun, aku perkenankan doa kamu berdua. Maka kamu hendaklah beristiqamah, tetap berada di jalan yang betul. Dan jangan kamu mengikut jalan orang-orang yang tidak mengerti. Maknanya setelah berdoa, Nabi Musa disuruh berjuang. Bukan bermakna hari ini, malam ni berdoa, besok musuh dibinasakan. Bukan makna. Akan tiba masanya. Allah Ta'ala tahu bila dia nak hukum.
Itu sesuai pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mesti hukum. Para ulama mengatakan Allah Ta'ala membinasakan Fir'aun dan bala tenteranya setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun, jarak antara doa Nabi Musa dengan Fir'aun dibinasakan. 40 tahun. Apabila Allah mengarahkan Musa membawa Bani Israel berhijrah meninggalkan negeri Mesir setelah berlalu selama 40 tahun. Bila sampai di tepi laut merah, laut Kalzum, mereka diburu oleh 1 juta lebih tentera Fir'aun. Bani Israel hanya 600,000, tentera Fir'aun berjuta. Bani Israel berkata, Inna lamudrakun, inna lamudrakun. Kita akan dapat ditangkap dan dibunuh oleh musuh-musuh kita kali ini. Habislah kita. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa menjawab, tidak sekali-kali. Allah berjanji kita akan dimenangkan. Allah berjanji musuh akan dibinasakan. Tidak sekali-kali. Tuhan aku akan tunjukkan kepada aku bagaimana jalan untuk memberi kemenangan kepada kita. Selepas 40 tahun, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan bala tenteranya. Nabi kita Muhammad SAW berdoa, Allahumma munzil al-kitab, Allahumma munzil al-kitab, wa hazim al-ahzab, Allahumma mujri as-sahab, wa munzil al-kitab, wa hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Wahai Tuhan yang menurunkan kitab, yang menjalankan angin-angin bertiup, yang membinasakan gulungan ahzab, binasakanlah musuh-musuh yang menentang. Allah memberi kemenangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah 13 tahun diberi kemenangan. 13 tahun. Allah Ta'ala beri kemenangan. 13 tahun diberi kemenangan. Peperangan Hijrah, kemudian Badar, tewas dalam perang Uhud, lepas tu menang balik. Dapat buka Mekah, tewas dalam Hunain, lepas tu menang balik. Allah Ta'ala jadikan begitu. Ini pada kita Nabi Muhammad SAW. Kita jangan lupa, kita pernah menang tahun 59. Tahun 59 kita menang. Selepas 2 tahun setengah kita jatuh. Kita berjuang. 99 kita menang pula. 40 tahun. 99 kita menang balik. Allah Ta'ala tunjuk dia boleh memenangkan kita. Selepas 4 tahun kita ditumbangkan. Dan kita yakin selepas ditumbangkan, Allah Ta'ala akan beri kemenangan balik. Ini adalah pasang surut dalam perjuangan. Sebagaimana Allah Ta'ala jadikan pasang surut laut, pasang surut sungai, meluruh dan menghijaunya pohon kayu. Itu adalah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Allah, sehingga kemenangan yang besar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia peraturan yang Allah Ta'ala janjikan. Di Iran, orang Islam di Iran berjuang selama 100 tahun. Sehingga tahun 1979, mereka keluar di jalan raya. Mereka ditembak oleh polis dan tentera, mengorbankan 6,000 orang dalam masa 1 hari. 6,000 orang dalam masa 1 hari. Mereka ditembak 6,000 orang dalam masa 1 hari. Kita tak sampai ditembak dalam jumlah 6,000 orang. Ini 6,000 orang mati. Ini kena 2 orang, kena gas, kena tu saja. 6,000 orang mati. Bila Allah Ta'ala izin, Shah Iran jatuh. Dan revolusi Islam menang di Iran. Ini adalah merupakan penentuan daripada Allah. Allah Ta'ala boleh buat dalam agenda. Oleh kerana itu, di samping kita berjuang, kita mengatur, kita merancang, kita memilih jalan yang baik, jalan yang aman, dalam masa yang sama kita mengadu pada Allah Ta'ala. InsyaAllah malam ni kita mari semayang beramai-ramai di waktu separuh akhir daripada malam Jumaat, malam Zulhijjah 10 yang awal, dan insyaAllah kita akan dapat berhimpun dan bermunajat. Dan sebelum itu marilah kita akhir majlis kita ini sementara waktu juga dengan doa.
Doa acap kali tak menjadi masalah kerana Allah Ta'ala kasih kepada hamba-Nya yang berdoa acap kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma antal wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسجونا ومعتقلا إلا فرجته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي الصومال وفي فطاني وفي الفلبين وفي كل مكان. اللهم انصرنا في المعركة الانتخابية لإقامة الحكومة الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين والجبهة الوطنية وصناديدها. اللهم إنك آتيتهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم وعدك الحق ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. سيهزم الجمع ويولون الدبر. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عليما بالأطراف
نجنا مما نخاف، يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تكبير. ولله الحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.